إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وذو الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من أشرار أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dapat bersama-sama kita mengisi ruang waktu kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan kita juga mendoakan kepada sahabat kita, saudara kita yang berada di Palestin, yang ada di bumi Gaza, yang sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka, hak mereka, bumi mereka, bumi orang Islam, ardul muslimina, dengan bersungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. Mudah-mudahan mereka diberi pertolongan dan kemenangan untuk menghadapi kaum Yahudi, Yahudi Zionis laknatullahi alaih. Dan sebelum kita mulakan untuk membaca kitab ini, kita sentuh sikit tentang isu Palestin lah. Palestin yang sudah kita tahu sudah berlanjutan perang lebih 20 hari. 21 hari dah lebih lah kan. Berlanjutan perang di antara Zionis, Israel Zionis dan Palestin pejuang adalah Hamas yang berjuang mempertahankan wilayah mereka. Yahudi ni sebagaimana yang kita tahu satu bangsa yang tidak peduli pada orang lain. Yang kata mampu happy lah. Satu bangsa yang tak peduli suara dunia, tak peduli apa orang kata, janji mereka boleh memenuhi hajat mereka, kemahuan mereka. Asalnya kita tahu Yahudi ini adalah satu bangsa yang bukanlah sebenarnya bangsa yang ahli perang kan. Bukanlah ahli yang berjuang. Bukanlah satu bangsa yang sangat berani, tidak. Mereka dikenal sebagai bangsa yang penakut, yang pengecut. Sebab apa kita tengok mereka hanya berani kepada orang-orang awam, civilian. Kan? Kill the innocent civilian, bunuh orang awam saja yang tidak bersalah. Tapi mereka tak berani nak lawan secara tu dengan Hamas kan. Tak berani betul lah. Lahir kali mereka bom, kan? Bombing kepada hospital orang awam. Sampailah kita tengok kematian yang dah capai berapa? Lebih 8,000, berapa ribu lah ni. Mereka hanya dalam 1,500 itu lah. Tak sampai 2,000 kan kematian di belah Israel. Tapi itulah yang kita dah dapat lihat sejak sekian lamanya benda ni. Sejak tahun 1948. Tahun itu adalah tahun Nakbah.
iaitu tahun malapetaka, disebabkan Yahudi dah menyerang, membunuh orang-orang awam, civilians, tanpa belas kasihan, serang macam tu, rampas tanah mereka. Sekarang ni dah lebih berapa tahun dah? 60 tahun lebih ke apa? 70? Ini lebih lah, berpuluh-puluh tahun dah. Tapi kalau kita tengok last sekali, akhir sekali memanglah Yahudi ini akan, last sekali memang akan kalah. Ikut dalam hadis yang betul, kita dalam hadis sahih mengatakan memang Yahudi ni akan sepenuhnya dikalahkan. Sampailah Yahudi ni berlindung di balik batu, di balik pokok apa semua ni, sampai pada masa tu pokok pun boleh bercakap, batu pun boleh bercakap. Dia kata Yahudi ni, wahai orang Islam, Yahudi ada di belakangku, mailah bunuh dia. Melainkan pokok orqad kan. Pokok orqad fa innahu syajarul yahud. Ni lebih kurang lah. Kerana itu adalah pokok Yahudi. Pokok orqad macam dia pokok macam semak-semak tu. Pokok dia ada kat sana kan. Kita tengok dalam YouTube dah ada. Mereka juga mengkaji Yahudi ni, satu kaum yang bijak, yang licik. Mereka juga mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran. Apabila ditanya tentang pokok orqad mereka, dia kata tak tahu. Kami tak tahu kan. Tentang tu dia kata orang Yahudi berlindung di balik pokok itu. Dia kata tak tahu pun. Padahal dia tahu. Lagi satu, danau Tiberias, Tasik Tiberias tu. Dia kata antara tanda kiamat adalah Tasik Tiberias tu dah kering. Kan? Kering. Tasik dia tu, air dia. Dia pun mengkaji hadis tu. Lepas tu dia apa dia buat? Dia bendung, dia buat ambil air laut kan. Dia masuk. Bagi penuh balik. Dia punya tasik tu. Maksudnya dia nak lawan lah. Lawan dia punya tanda tu. Kiamat itu. Maksudnya dia pun bijak lah. Dia pun mengkaji hadis. Bukan dia pun ni tak reti. Di kalangan mereka, pakar-pakar ekonomi, pakar kewangan, bank-bank dunia semua orang mereka. Bahkan PBB pun orang mereka. Bahkan di Amerika dia punya tu, orang kepentingan dia adalah kalangan mereka juga. Sebab tu apa saja dibuat oleh Israel, Yahudi, semuanya disokong oleh Amerika dan sekutunya. Kalau di sebelah kita ni, Singapura pun dah sokong kepada Israel. Dan apa yang Perdana Menteri Singapura tu cakap, he support Israel. What they are doing kan, protect themselves. Dia boleh melindungi untuk dia apa. Dia berkata Hamas tu yang militant, bukan Israel tu militant kan. Dia berkata macam tu lah. Sebab mungkin dia nak melindungi pentingan. Tak apalah, dia buat orang kafir. Tapi setengah daripada kita orang Islam pun ada yang sokong menjadi tali barut kepada Israel, tali barut kepada Yahudi. Dia kata kita nak lawan apa Yahudi sebab semua barangan yang kita guna Yahudi kan, hiburan, bahkan handset ni pun semua satelit, bahkan kewangan kita pun asalnya daripada Yahudi. Sistem kewangan kita, mereka sistem kewangan yang itulah Islamik tu lah. Mata wang kertas itu pun asal daripada Yahudi juga, yang Amerika apa semua. Semua maksudnya kita tak boleh nak elak dah daripada sistem Yahudi. Selama kita hidup di dunia ni, tak boleh lari daripada menggunakan teknologi, menggunakan segala kemudahan, kemajuan yang dibuat oleh Yahudi. Cuma yang kita boleh buat adalah hanya berdoa. Lepas tu kalau ada orang kutip derma, kita bagilah sikit untuk sumbangan kepada mereka. Itu saja. Tak lebih daripada tu, sebab kita tidak ada keupayaan. Kita tidak ada daya upaya kan. Melainkan suatu hari nanti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan datang. Kemenangan itu pasti. Orang Islam akan berjaya menguasai Palestin, kembali mengambil tanah-tanah yang dirampas. Itu antara tanda-tanda kiamat lah. Hampir dan dekat lah dengan kiamat satu. Tapi sekarang ni kita nampak Yahudi masih lagi macam tu lah. Israel masih lagi dengan keganasan mereka,
doing genocide, pembunuhan ramai-ramai, atrocity sebagainya lah. Lama dah. Kita nampak mereka lah yang menang kan. Last kali mereka akan kalah juga. Sebab mereka bukan berani sangat pun, yang beraninya sebab mereka dilindungi, di backup oleh Amerika dan sekutunya. Kalau kita tengok Rusia pun tak berapa baik dengan Israel. China pun tak berapa baik. Dan Iran baru ni dah kata pun akan ambil tindakan. Kemungkinan kalau berlaku Rusia pun masuk campur, China pun masuk campur, Iran pun masuk, akan jadi perang dunia lah. Kalau pakat masuk ketenteraan sebagainya tu, akan jadi perang lah. Kalau tak jadi macam tu pun, akan jadi perang teluk sajalah di kawasan itu. Berbagai kemungkinan boleh berlaku. Apa-apa pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi kemenangan, kekuatan kepada kaum muslimin, Hamas, sebagainya kaum Palestin, supaya dapat mendepani Israel laknatullahi alaih untuk memerdekakan tanah air mereka, insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang pada muka surat yang ke-18. Betul? Sampai mana? Ah, 10 daripada bawah kot. 10 baris daripada bawah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Kita telah membicarakan tentang uqubatul liwat, iaitu dosa liwat besar, dosa besar liwat lah. Kita ambil yang bermula lah, senang. Yang atas sikit. Qala, bermula orang yang bermain-main dengan melontar dengan batu. Bermula orang yang melontar dengan batu tu, bermain-main melontar dengan batu, adalah ia daripada perbuatan kaum Lut, perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Dan berlomba di atas himar. Berlomba di atas himar. Siapa yang paling lambat kot. Himar kan biasa dia lambat. Sama ada lambat ataupun cepat lah. Siapa ni? Berlomba di atas himar, atas keldai. Dan mengadu burung merpati. Mengadu burung merpati, lawanlah burung merpati. Lawan Rizka. Lawan siapa hantar surat cepat. Dan sebagainya. Dan mengadu anjing. Lawan anjing. Lawan Rizka, lawan bergaduh ke. Dan mengadu kibas. Kibas kambing. Dan mengadu burung. Mengadu burung lah selain daripada burung merpati. Sama ada burung apalah. Burung apa-apa sajalah yang dia apa ni. Dan hayam. Hayam ataupun ayam lah. Mengadu burung ataupun ayam. Kita dulu, zaman-zaman dulu apa? Lawan berlagak ayam. Kan? Ayam bapak tu lah. Ayam sabung panggil. Siapa menang dah dapat lah. Mungkin letak masa tu berapa ringgit lah, 10 ringgit ke apa kau. Siapa menang dia dapat lah duit tu. Mengadu burung dan ayam. Dan masuk ke dalam rumah tempat mandi bertelanjang. Dia masuk rumah tempat mandi tu. Bukan kata dia mandi bertelanjang. Maksudnya dia masuk. Sebelum masuk tempat mandi tu dia dah bertelanjang lah. Maksudnya dia masuk ni tempat mandi. Dekat luar tu dah ada londeh dah. Nah, ada londeh dah bagi orang tengok dia bertelanjang apa semua. Itu perbuatan kaum Nabi Lut. Dia pun tak malu. Kalau orang apa? Kafe tu biasa kita tengok macam tu lah. Ada tempat-tempat peranginan dilangkaui ke. Kalau setengah-tengah keadaan tu kita nampak. Di tempat-tempat yang tak apa elok lah kan. Kalau di luar negara tu banyak lah. Malaysia ni kurang. Mereka nak pergi ke rumah tempat mandi tu. Mereka ada macam tempat mandi awam lah. Satu rumah tu. Mereka buka mandi ramai-ramai situ. Kaum Nabi Lut. Macam ni kalau tempat lelaki.
tempat mandi awam lelaki, dia akan ramai-ramai pergi ke tempat tu. Macam dia buat satu tempat di tepi sungai, tepi laut, sebagainya. Dia ramai-ramai lah pergi situ. Lepas tu dia buka telanjang lah. Ada perbahasan tentang kalau bertelanjang masa duduk seorang tu, tak apa. Setengah ulama kata, dan setengah kata makruh sahaja. Tapi kalau tunjuk dekat orang telanjang tu, haram lah. Kan? Sengaja pergi nak tunjuk telanjang, kalau orang dia tak malu apa. Itulah kaum Nabi Lut. Sebab tu lah dia nak jaga kita daripada bertelanjang ni. Walaupun dia lelaki, setengah tu lelaki tu dia minat dengan lelaki kan, dia tengok elok juga lah. Kata badan hang elok. Kut-kut lah dia nak jaga benda macam tu. Oh, dia tengok kan, kecil rupanya lah, tak besar tak mana pun. Macam-macam lah. Oh, yang ni macam ni, dah nampak habis semua. Itu kaum Nabi Lut. Dan mengurangkan timbangan, dia kurangkan timbangan, meniaga kurang timbang. Dia ataupun dia ejah. Dulu tak tahu dah ada hak timbang macam tu kan. Hak dengan timbang lah ni, hak lama sikit tu dah boleh ejah, benda tu dah pulas kan. Dia bagi lebih sikit lah. Maksudnya dia kurang bila timbang tu. Maksudnya itu mengurangkan timbangan. Zaman dulu pun macam lain lah. Kan? Dia kira sekilo, lepas tu dia buang lah sikit. Lepas tu, dia kata ni dia kira sekilo. Padahal tak sampai sekilo pun. Macam tu dah memang amalan dia pun. Maksud senang macam tu lah. Itu amalan kaum Nabi Lut. Zaman Nabi dulu lah, kaum dahulu pun dah berlaku dah macam tu. Maka tiap-tiap sekalian yang tersebut itu perbuatan kaum Nabi Lut. Itu adalah, setiap perbuatan itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut selain pada liwat, dosa yang mereka buat itu. Dan kena siksa orang yang berbuat akan yang tersebut itu. Dan kena siksa. Tiap-tiap kita sebut tadi, berlaga ayam, mengadu anjing, mengadu burung, dan pergi ke tempat mandi dengan keadaan bertelanjang, tunjuk kat orang ramai. Itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Dan mendapat siksa bagi orang yang berbuat akan yang tersebut itu. Memadai perempuan sama-samanya. Macam tu jugalah perempuan sama-samanya. Perempuan minat kepada perempuan, lelaki minat kepada lelaki. Tengah tu perempuan dia tak minat lelaki, nak kahwin dia kata tak mau. Pasal apa tak mau kahwin? Dia kata ada kawan dia. Dia duduk dengan kawan dia, kawan perempuan juga. Lepas tu kawan dia ni tak bagi dia kahwin. Nak duduk dengan dia sekali, duduk macam lelaki bini lah. Lepas tu dia tak mau kahwin. Ada juga perempuan macam tu. Kalau kita tengok, kita kaji, kita dapat benda tu. Sama memadai perempuan sama-samanya, sama-sama perempuan, tiada berkehendak kepada laki-laki. Dia tak berkehendak, tak ada nafsu, tak ada syahwat kepada laki-laki. Bahkan tak mau kahwin pun. Setengah tu dia nak kahwin, tapi orang yang tak masuk minang dia. Kan? Mungkin ada sebab tertentu lah orang tak masuk minang dia. Jodoh dia payah lah. Itu sebab lain. Tapi dia memang tak mau kahwin, tak ada nafsu, tak ada syahwat pada lelaki, perempuan ini. Itu adalah satu dosa. Dan laki-laki tiada berkehendak pada perempuan. Ada juga laki-laki yang tidak berkehendak kepada perempuan. Tanya minat kepada perempuan ni, dia kata tak minat. Ada rasa nafsu syahwat dah dengan perempuan ni, dia kata tak ada. Tak tahu macam mana kan. Tengah tu mungkin penyakit. Kalau penyakit tu lain lah. Tapi kalau dia memang tak tahu lah nak kata kan. Dia kata tak minat kepada perempuan, tapi dia ada. Pasal apa tak minat kepada perempuan, dia kata ada kawan dia. Kawan laki-laki juga. Kawan dia ni tak bagi dia kahwin. Dia nak duduk dengan kawan dia ni sehidup semati. Macam laki bini. Setengah tu duduk di satu rumah. Sewa rumah. Duduk sekali.
Apa-apa sajalah. Macam laki bini. Kalau tengok di kawasan kita ni dalam daerah. Contohnya daerah Sungai Petani pun. Nah, bukan nak katalah kalau kita kaji tengok ada. Di sekitar kita ni, taman kita ni, dalam daerah kita ni, dapati benda tu ada. Bahkan bukan di Sungai Petani, di dalam Malaysia ni pun ada. Tapi dia tak secara terbuka lah. Tertutup lah benda tu. Sampai kata setengah tu dia tukar lah. Lelaki tu dia jadi perempuan lah. Tengah tu dia macam mana? Pakai rambut palsu kan. Setengah benda tu dia makan pil. Pil hormon lah. Dia jadi naik bentuk badan dia macam perempuan. Jalan macam perempuan, suara macam perempuan. Tak tahu lah. Lepas tu dia punya body lah macam perempuan lah. Lepas tu rambut dia pun panjang. Muka dia pun macam perempuan juga. Ada tak sekitar? Ada. Macam-macam lah. Dan dia tak minat langsung pada lelaki ni. Dia nak duduk dengan kawan dia, dengan sama lelaki juga. Hidup semati lah. Lelaki bini. Itu adalah kaum Nabi Lut. Wal'ayazubillah. Tiada berkehendak kepada perempuan. Dia tak minat kepada perempuan. Ada kadang tu dah setengah tu awal-awalnya dia minat kepada perempuan. Last sekali ada jadi macam-macam. Terjadi kes tertentu dah putus jika apa dia jadi macam-macam kepada dia. Dia dah tak minat lah kepada perempuan. Dia potong benda tu. Dia minat bila lelaki pula. Ada macam tu. Dia tengok lah macam-macam. Tu pun tak boleh lah. Wal'ayazubillah. Tak maulah. Kalau ada keturunan kita macam tu, kita nasihat dia cara elok. Tegur dia. Dan habis tak boleh buat, kita laporkan kepada pihak kuasa, pihak agama. Mereka adalah ambil tindakan kaunseling mereka. Sebagainya. Maka tak kala itu adalah mereka itu tiada malu dengan Allah Ta'ala. Mereka ni tak malu dengan Allah Ta'ala. Mereka tak heran lah kepada orang nak kata apa pun kat mereka. Kan? Perempuan minat kepada perempuan. Nak macam mana dia kata dah memang asal dia minat kepada perempuan. Perempuan sama perempuan. Lepas tu lelaki dengan lelaki. Perempuan dengan perempuan lesbian, lelaki dengan lelaki ni gay lah. Semua tu LGBT masuk tu. Dia kata nak buat macam mana dah nafsu dan memang minat kepada macam tu. Tapi bagi setengah orang tu dia memang ada. Dia campur dua. Itu panggil biseksual kan. Dia minat ada lelaki, dia minat perempuan dia minat. Dia kena potong pada minat yang lelaki tu. Kena kawal. Potong dia. Minat kepada perempuan sajalah. Dan perempuan bersama juga minat kepada perempuan. Dan minat juga kepada lelaki. Dia potong yang perempuan tu. Kurangkan. Kawal dia. Dia minat kepada lelaki sahaja. Maka. Dan mengekali atas melawan Allah Ta'ala. Dengan maksiat yang tersebut itu. Dia kekali. Lawan Allah Ta'ala atas maksiat itu. Wal'ayazubillah. Tapi setengah di luar negara tu, dia minta supaya benda ni jadi legally, kan? Di inilah, supaya dia ni diiktiraf, recognize, acknowledge benda perbuatan mereka tu. Mereka mohon pada pihak kuasa mereka, pihak kerajaan mereka supaya membenarkan supaya benda ni menjadi legitimate kan? Legal perbuatan mereka itu. Wal'ayazubillah. Sampai ada satu persatuan LGBT yang kata apa? Untuk dia punya ni lah, dia punya persatuan dia tu nak lindung mereka kan. Dan setengah daripada orang di Malaysia pun ada yang menyertai persatuan tersebut. Maka dibalikkan Allah Ta'ala atas kepala mereka itu, dibalikkan, dipusingkan, dikalihkan atas kepala mereka itu, dan dibalikkan negeri mereka itu oleh Jibril. Dibalikkan, dikalihkan atas negeri mereka itu, negeri kaum Nabi Lut. Dikalih, buat naik malaikat tu Jibril, dia korek buat naik, lepas tu dah hempah turun ke bawah. Kalih atas turun bawah. Oleh Jibril diangkatkan ke langit. Diangkat tinggi ke langit.
Kemudian dibalikkan yang di atas ke bawah. Yang di atas tu dia kali. Di bawah hempak. Sampai jadilah laut mati. Bahrul Mayyit. Laut mati. Dead Sea kan. Di Jordan. Ada di situ. Tapi di Jordan tu katanya garam. Laut mati tu berkualiti tinggi kan. Garam mineral dia tu berkualiti tinggi. Kata yang mineral garam Himalaya, garam Celtic semua tu kan. Garam di situ juga tahap kepada apa? Kepadatan yang tinggi. Sampai kata siapa yang terjun dalam laut mati pun akan terapung dengan sendirinya. Dia tak tenggelam. Sebabkan tahap kemasinan, tahap keasidan air laut tu sangat tinggi. Kemasinan dia kan sangat tinggi sebab dia tak bergerak tu. Itulah laut mati ada sampai sekarang ini. Ada setengah kata ulama makruh kita lihat benda tu. Tempat-tempat yang ditimpa azab, setengah kata tak apa pun. Kita nak ambil pengajaran, kita nak ambil ibrah atas umat-umat terdahulu. Semuanya mati. Tak ada seorang pun yang hidup melainkan pengikut Nabi Lut alaihi salam. Dan bini Nabi Lut pun tidak beriman juga, tak ikut Nabi Lut. Dan seorang bini Nabi Lut lah, dia tak ikut dia. Dia ikut kepada mereka lain lah. Bini Nabi Lut juga yang memberitahu kepada orang ramai tentang bahawa malaikat ni, 2 orang malaikat datang kepada rumah Nabi Lut alaihi salam. Dia kata 2 orang yang tampan, yang segak, yang kamu tak pernah lihat lah di sini. Dia cerita kepada puak Nuh lah, kaum Nabi Lut tu, hak lelaki tu. Mereka orang tahu kata hak segak tu ke, hak ni kan mereka pekat pi lah. Pi pula pi redah macam tu yang rumah kaum Nabi Lut ni. Kalau dia tak buka pintu, dia nak rempuh. Sampai tahap teruknya dia punya sifat, dia punya apa? Itulah jadi apa? Sifat G tu kan. Teruk sangat, dia tak boleh nak kawal dah. Sampai kata nak liwat kawan tu lah. Hak malaikat dia tak tahu kata kawan tu malaikat. Kan? Tak lagi siap lah. Lepas tu, sampai Nabi Lut kata, jangan kamu buat satu perkara yang memalukan aku. Dia pun tak heran kepada Nabi Lut. Dah dia berpecah masuk rumah Nabi Lut. Lepas tu malaikat kata, Nabi Lut jangan risau, mereka tak akan dapat sentuh kamu. Dalam Quran lah cerita macam tu. Mereka tak akan dapat sentuh kamu. Lepas tu, malaikat pegang muka mereka ni, semua dah jadi buta. Kan? Pegang sapu ni, semuanya jadi buta, tak nampak. Mereka ditimpa azab. Malaikat tu lah yang datang, tu lah yang nak menimpa azab kepada mereka pada waktu subuh. Nabi Lut, bini dia sendiri yang jadi tali baru, yang jadi bocorkan rahsia. Ada beritahu. Tapi dia tak tahu satu, malaikat kena habis lah. Malaikat Jakah kan, malaikat kalih bumi, kalih negeri depa. Maka lepas itu dilontarkan oleh malaikat dengan batu yang dibakar dengan api neraka daripada langit hingga hari kiamat. Ada kata sampai hari kiamat depa kena macam tu. Kaum Nabi Lut ni sekarang ni disiksa lagi. Walaupun dah mati dah, disiksa lagi sampai hari kiamat. Wa'iyyazubillah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Ta'ala orang yang menyerupai perempuan daripada laki-laki. Dia laki-laki, dah suka jadi perempuan. Ataupun dia memang sifat semula jadinya dah. Budak kecil-kecil lagi. Mungkin adik-beradik dia yang lain semua perempuan kan. Dia je lelaki. Lepas tu mak dia sampai ayah dia pun anggap dia perempuan kot. Kan? Tengah tu siapa bagi pakai baju perempuan. Baju apa kakak dia lah. Apa semua tu sampai dia anggap kata dia lahir tu perempuan juga. Tu tak boleh lah. Lepas tu dia
Kecil-kecil lagi dia pakai kain batik. Dia pakai baju kurung. Macam-macam lah dia jadi macam tu. Tak boleh kita kena, kalau kita jadi mak ayah, kita kena potong benda tu. Kita kena tegah benda tu. Kita jangan biak benda tu. Kita jadi dayus pun semua lah. Tengah mak pak tu kata, mampu hipi lah. Biak ni lah. Dia jadi macam tu. Ada. Kan? Yang menyerupai perempuan sebabkan dia tak tahu, dia tidak mengetahui jahil benda tu. Tak apalah, tak berdosa kan. Tapi dah tahu dah, dah sengaja dah tu, itu dosa besar lah. Menyerupai perempuan daripada laki-laki dan lagi menyerupai perempuan daripada laki-laki. Kita tengok banyak juga. Kalau kat Sungai Petani pun tengok di taman tu kan. Di taman tu, taman Jubli tu ada. Kalau lalu malam-malam kan, nampak kata, tak tahulah. Pakai ni macam perempuan ni. Pakai skirt, rambut panjang kan. Tu pun dah tak tahu dia buat kamu pergi cek lah benda tu. Ni kalau ada orang report kena lah. Lepas tu dia pun pakat lari. Kena tangkap lepas tu jadi balik. Macam-macam lah dia punya pok ni. Tengah pergi support pula, dia pula pergi sokong, kata bagus lah. Walaupun dia pun menega pun kita tak boleh support benda tu kan. Tak boleh sokong perbuatan mereka tu. Tahu dah di tempat ni, di taman ni, dia pun macam ni. Cuba pergi cek tu, tengok kat situ. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati padahal ia berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, tiada ia duduk di dalam kuburnya dan mati dalam keadaan dia dah buat perbuatan Nabi Lut, dia tak sempat taubat pun, tak menyesal pun kan, tak ada diri dia pun nak kata bertaubat lah, aku dia rasa menyesal lah, taubat lah jadi macam ni kan, dah lama dah ni, tak ada pun dia sebut macam tu, tetap macam tu pun pakaian dia, perbuatan dia, tingkah laku dia tetap macam tu juga. Lalu dia mati, tiada ia duduk dalam kuburnya melainkan 1 jam. 1 jam dia tenang. Kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala kepadanya malaikat yang menyerupai dirinya itu seperti burung kelayang. Burung kelayang ni macam burung helang kot. Burung helang. Maka menyambarlah ia burung helang itu akan dia dengan 2 kakinya. Burung helang yang besar. Menyerupai malaikat tu boleh menyerupai manusia, boleh menyerupai burung. Ni burung helang. Dia sambar orang yang itulah, yang ni, orang yang liwat itu, yang tak bertaubat itu, dengan 2 kakinya, dan dicampakkannya akan dia pada negeri kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang kena siksa tadi tu, yang tak kena siksa ila yaumil qiyamah, dia pun dicampakkan ke dalam negeri itu juga. Walaupun kita tak nampak dari segi zahirnya, tapi hakikatnya ada benda tu. Dicampakkan pada kaum Nabi Allah Lut itu, dikena siksa juga macam mereka. Wal'ayazubillah. Benda ni banyak terjadi kepada masyarakat kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Tapi tak secara terbuka lah. Kan? Secara sulit. Secara tersembunyi. Kadang-kadang ada benda ni. Sama ada laki sama laki. Perempuan sama perempuan. Kadang kita tengok sendiri di depan mata kita. Dia berdoaan. Kadang tengok serbah rumah kita, tambah rumah taman. Kata, ni nampak macam lain ni. Kan? Dia nampak memang pakai rambut macam ni, tapi gaya dia apa semua tu nampak macam lelaki. Cuma kita pergi tengok mereka apa semua. Lah kali kita dapat tahu mereka tu daripada pasangan ni, kita pun report lah. Report kepada pihak ni berkaitan, pihak pejabat agama dan sebagainya, supaya ambil tindakan kepada mereka ni jika mereka tidak bertaubat. Tengah yang berlaku ni, mereka suka sama suka kan.
Dia pun suka buat tu. Orang yang liwat pun suka. Orang yang diliwat pun suka. Dia suka diliwat. Orang yang liwat tu dah suka liwat, kan? Sama-sama suka lah. Jadi tak ada report lah. Sebab sama-sama suka. Yang jadi reportnya, yang diambil tindakannya bagi orang yang tak rela, tak suka, kan? Dipaksa dan sebagainya, sebab tu lah buat report, kan? Ambil kes sebagainya yang kita ketahui terjadi daripada sebahagian pemimpin kita. Tu wallahu a'lam lah. Kalau terjadi betul pun, kalau dia sempat bertaubat, kalau dia dah bertaubat dah tinggal lama dah tak buat dah benda tu, kita dah potong je lah benda tu, kan? Kita padam lah benda tu. Bab-bab benda ni kita boleh lah kerja buat dia dalam urusan pentadbiran apa semua tu, kita tegur lah. Dia tu tak jadi masalah. Tapi kalau bab benda tu sebab dia dosa besar, kalau dah bertaubat dah lama dah tak buat, dah mau ampun dah, kita tak payahlah berkata kepada dia. Walaupun ia terjadi kepada pemimpin kita sendiri, kan? Kadang setengah tu berbeza, parti politik berbeza, fahaman berbeza ni, kata macam-macam, semua boleh kata api lah, kan? Apa hak dia boleh bidah nampak kelemahan dia, itulah yang dia nak serangnya. Kita tak boleh macam tu. Kita kena be rational, kan? Kita tengok apa kerja buat dia, perbuatan dia, apa pentadbiran dia, urusan dia tu, itu kita tegur tak apa. Itu yang tak kena kita tegur. Ada pun benda yang dah lalu lah, kita dah tutup buku lah, biar api lah, buat macam mana, kan? Itu ya, itulah sikap bagi orang Islam, kan? Sikap orang mukmin, kan? Al-mu'minu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tu orang Islam yang lain selamat daripada lisannya dan tangannya. Dan lalu dicampakkan mana tadi? Dan disuratkan atas dahinya orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang liwat tadi, yang tak sempat bertaubat tadi, ditulis atas dahinya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Al-qanut ataupun taqnatu min rahmatillah. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab dia tak berusaha untuk bertaubat, tak berusaha untuk berubah, tak berusaha untuk kembali kepada yang asal, maka dia disebut sebagai orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Tidaklah merupakan orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu merupakan orang yang kafir, wa'ayazubillah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat dengan kanak-kanak yang belum baligh. Maksudnya belum sampai cukup umur, belum balik, sekolah rendah lagi, tak tahu apa lagi, kan? Masa sekolah rendah, saya pun, orang lain pun tak tahu apa lagi, apa itu liwat, kan? Kita kata lewat kot, lawat ke apa ke, kan? Mampu lah, kita tak ambil tahu pun, sebab kita sekolah rendah tak tahu apa lagi. Tapi mak ayah kita tahulah. Kadang boleh pun tak cerita kat kita sebab kita budak lagi, kan? Pada hari kiamat itu kanak-kanak yang belum baligh, tak baligh lagi, tiada baginya kepalanya. Kepala tak ada. Wallahu a'lam lah. Hidup tapi kepala